6i tambah 6i 2j. tambah 2j. Betul, 6i campur 2j. Ya, jadi yang ni kalau siapa-siapa tu kita boleh potong setengah dengan 8 dengan 6 ni. Jadi dia akan jadi 4i campur 3j kan. Lepas tu 4i campur dengan 2i jadi 6i. 6i. Ya, lupa lukis kerinting ni tau sebab dia vektor lah. Campur 2j. Campur 2j. Okay, takat ni cikgu rasa soalan dia okey kan? Seronok lah. Cikgu seronok buat soalan vektor. Subjek vektor seronok sangat pada cikgu. Okey, jadi sekarang ni masuk nombor 5. Nampak macam soalan dia special sikit. Nombor 5 ni nak suruh siapa baca? Udah baca soalan nombor 5? Seorang perenang berenang dengan hal laju V sama dengan 2.4, 1.5. Terdapat arus yang mengalir dengan hal laju A sama dengan 0.5, negatif 2.1. Cari magnitud dan arah bagi hal laju paduan perenang itu. Jadi dia kata hal laju paduan. Hal laju dia campur dengan arus yang menentang ni kan. Jadi kata kamu punya perenang ni dia berenang dengan V lah. Dia berenang dengan hal laju V ni. Dia kata direction dia gitu kan. Dia ni kata vektor V. Lepas tu dia kata ada arus yang mengalir pada arah A ni kan dengan hal laju A 0.5, 2.1. Jadi hal laju ni mungkin boleh menyebabkan dia jadi lagi perlahan atau boleh menyebabkan jadi lebih laju kan. Jadi kata yang ni sebab negatif dia punya J tu kata dia turun bawah macam ni. Jadi lukisan ni tak wajib kan tapi kadang-kadang kalau kita nak fikir tu elok ada lukisan. Jadi bila dia kata hal laju paduan maknanya kita akan tambahkan vektor dua orang ni kan. Jadi kita nak cari yang ni. Dari starting point ni sampai ending point. Jadi yang ni hal laju paduan dua orang tu mungkin lagi laju daripada yang asal tu ataupun mungkin lebih perlahan. Jadi kalau hal laju paduan kita buat apa? Kita tambah saja vektor V dengan vektor A tu kan. Jadi V campur dengan A. Campur dengan A. Okay, yang ni kamu nak jawab dalam laju ke kamu nak jawab dalam I dengan J? Kamu suka yang mana? Laju. Laju. Ada yang suka I dengan J, ada yang laju lah. Okay, gua ajar laju lah sebab laju kan ada laju sikit. Okay, Okay. Wow. Cikgu asyik terconteng kata cikgu. Jadi 2.4 dengan 1.5 tambah kan? Jadi tambah vektor 0.5 dengan negatif 2.1. Ingat kalau laju macam mana? Atas hanya tambah dengan atas, bawah hanya tambah dengan bawah. Jadi dapat apa? Apa vektor paduan ni? Yang atas dapat apa? 2.9. 2.9. Yang bawah dapat? Negatif 0.6. Negatif 0.6. Alright nah. Jadi 2.4 tambah 0.5 untuk dapat yang atas. Yang bawah tu 1.5 tolak 2.1. Jadi yang ni vektor paduan dia. Lepas kita dah cari vektor paduan dia nak apa pula? Dia nak magnitud kan? Dia nak cari magnitud dan arah bagi hal laju paduan perenang itu. Jadi kita dah ada dia punya vektor. Macam mana kita nak cari magnitud dia? Kena ke ni? Kena cari. Punca kuasa kan dia. Jadi V tak dalam ni. Punca kuasa 2.9 kuasa 2 campur dengan negatif 0.6 kuasa 2. Okay, dapat apa tu? Punca kuasa 877 per 10. Oh, okay. Boleh. Punca kuasa 877. Sini. Per 10. Okay. Ni yang ni baru magnitud. Kalau kita nak cari arah, ingat tak dulu kita ada bearing kita punya utara, selatan, timur, barat kan. Jadi sekarang ni dia tak bagi kita semua tu. Jadi kalau kita nak cari arah, kita kena tengok pada segitiga kita ni. Kita kena tahu sudut dia. Boleh? Kita kena cari sudut dia daripada yang ni kan nampak tak? Yang ni gerakan perenang tu, yang ni gerakan air tu, yang ni gerakan paduan tu kan. Jadi kita kena tahu arah dia daripada V tu.
Okay, macam tu kita kena cari sudut dia lah maksud cikgu. Okay, macam mana cikgu nak memudahkan untuk kamu? Mana ya? Kalau ikutkan cikgu punya segitiga ni macam segitiga sudut tegak. Sekejap. Oh, okey. Cikgu buat macam ni sebab yang ni vektor I dengan J kan. Vektor I dengan J kan. Mari cikgu lukiskan ya. Cikgu lukis segitiga baru yang cantik sikit. Kalau kata vektor paduan B dengan A ni, dia pada paksik asal 2.9. Macam ni kan. Dia garis pada paksik asal sini 2.9. Lepas tu dia ada negatif 0.6 kan. Macam tu kan. Yang ni kamu punya vektor paduan tu yang ni. Ya. Boleh bayang? Betul? Nampak? Ini 2.9 kan, 2.9 ke kanan, lepas tu 0.6 ke bawah. Kita dapat satu segitiga sudut tegak. Macam tu. Okey. Lepas tu magnitude dia 2.96. Yang ni kalau kamu puncakan betul ke dapat 2.96? Dapat 2.96. Yang ni sama kot? Sama tak? Ataupun 2.96. Apa ni? MS negatif 1 kan? Laju dia kan? Okey, yang ni. Okey, kamu ingat tak kamu pernah belajar trigonometri tak waktu kamu sekolah form 1, form 2, form 3 ada belajar tak trigonometri? Ada. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pakai soh kahtua kita. Boleh ingat tak soh kahtua kamu? Okey. Jadi kita nak cek sudut ni. Sudut ni adalah arah dia. Boleh? Arah dia pada kamu punya Cartesian. Jadi kita nak pakai soh kahtua. Jadi kalau kata soh tu sin kan. Jadi sin theta sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse kan. Lepas tu kita ada kah. Kah tu cos theta sama dengan adjacent. Adjacent tu sudut yang bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Lepas tu kita ada toa, kita ada tan kita. Tan kita sama dengan opposite bahagi dengan adjacent ni. Jadi tan theta sama dengan O bagi dengan A. Jadi kamu tengok sisi segitiga kamu ni. Yang ni sudut yang kita nak. Jadi kalau dia bertentangan dengan sudut tu, yang tu kita punya opposite side. Boleh? Sudut yang, sisi yang bertentangan, opposite. Kalau dia bersentuhan dengan segitiga tu, maksudnya dia sisi bersebelahan yang kita label A ni, yang ni adjacent dia. Yang ni A. Ni yang sisi paling panjang pada segitiga sudut tegak tu, yang tu hypotenuse kamu. Alright, jadi kalau kita nak cari theta ni, kita nak pakai siapa? Kita nak pakai soh ke, kah ke, toa? Kita nak pakai sin ke, cos ke, tan? Pakai? Kita dah ada maklumat apa? Kita dah ada A dengan O. Jadi kita akan pakai tan. Jadi kita gantilah O tu, kita ganti dia dengan 0.6 ni. Kalau kita ganti, kita tak payah bubuh negatif ni, kita ambil nilai saja. Negatif tu sebab dia duduk kat dalam Cartesian tu sukuan yang negatif. Boleh? Segitiga kita dalam sukuan kedua. Ingat tak masa cikgu ajar kamu yang lukis graf fungsi tu kan? Ada sukuan kan? Ini sukuan pertama, ni sukuan kedua. Jadi kita akan ambil O kita 0.6 bahagikan dengan A kita 2.9. Dia beku. 2.9. Okay. Lepas tu kat belah kiri ni ada tan theta kan. Jadi kalau kata kamu nak theta saja, kamu kena ambil tan ni, kamu kena shift tan kan. Kamu nak buang tan, kamu kena picit kat kalkulator kamu shift tan. Jadi picit shift tan. Shift tan. Lepas tu 0.6 per 2.9.
Okay, bagi tahu cikgu, kamu dapat nilai apa? Cuba kamu picit kalkulator kamu. Shift, 11.69. shift lepas tu tan, lepas tu dalam kurungan kamu buat 0.6 per 2.9 ni. Kamu dapat 11.69 lah. Ni cikgu nak kamu picit dia lah. Ada shift lah. Kalau buang tan ni dia akan jadi tan negatif 1 lah sebenarnya. Sini shift tan negatif 1. Kau dia putus. Baru nak tulis kamu putus. Okay, kamu boleh dengar suara cikgu elok? Boleh. Cikgu share screen balik. Share. Dah dapat, dah faham ke tak kat sini yang 11.69 ni? Yang ni memang kalau kamu tak ingat kamu punya Sohcahtoa ni pada benda ni macam baru sikit lah no. Jadi kita dapat 11.69 darjah. Tak habis lagi. Boleh, nampak tak? Sekarang ni lukisan cikgu dalam sukuan kedua. Okay. Jadi sebenarnya kat atas ni ada lagi 90 darjah. Okay. Jadi kamu kena tambahkan dia dengan 90 darjah. Okay, jadi berapa dapat last kali sudut dia? Sudut dia dapat apa? Berapa? 11.69 campur 90 dapat berapa? 101.69. 101.69. Tu sekejap cikgu cek jawapan. Betul? 101. 101.69 darjah. Yang ni arah dia. Arah tu maknanya kita pakai Cartesian ni. Bila kita lukis segitiga tu, kamu tengok dia susah sikit ni lah sebab yang ni dia ada negatif. Jadi bila negatif tu dia nak kata macam mana, dia punya nilai, yang ni nilai Y dia negatif kan. Jadi nilai Y tu negatif pada sukuan yang kedua pada segitiga kamu tu. Sebab tu dia spesifik sikit. Jadi kalau kata dia suruh cari arah tu, kita kena lukis segitiga ni, kita kena pakai kita punya trigonometri nak cari sudut dia. Sudut dia kita akan baca daripada yang ni, dia start kosong kat sini ni Y kan. Jadi sudut dia semua ni. Daripada sini sampai sini. Jadi sebab tu kita kena tambahkan dengan 90 darjah ni lah. Jadi kalau cikgu jumpa lagi soalan sini, cikgu akan bagi kamu dalam latihan. Okey. Kalau dia tulis utara selatan tak jadi masalah. Kamu hanya tulis je lah utara ke selatan ke tenggara ke timur barat kan. Tapi yang ni tak ada. Lepas tu dia suruh cari kamu kena cari dia punya arah. Kita kena pakai kita punya trigonometri nak cari arah. Okey. Jadi dapat jawapan 101.69 yang ni arah dia. Jadi kalau dia kata dia nak magnitude dengan arah, magnitude cari macam biasa. Arah kena pakai trigonometri nak cari. Okey. Okay, kita move on. Kita lama-lama sangat kat soalan ni. Kita move on soalan nombor 6 pula. Cikgu rasa nombor 6 ni okey. Siapa belum baca soalan lagi? Cikgu tengok senarai cikgu. Fakihah ada? Fakihah bacakan soalan nombor 6 tu. Tak. Nampak tak? Nampak soalan? Nampak soalan? Nombor 6. Oh, mic rosak. Okey, kita tukar orang. Nadia ada? Kan Nadia mic rosak juga? Cikgu lupa. Mic dia rosak cikgu. Oh, Nadia pun mic rosak. Siapa lagi ada? Nisa boleh baca kan? Nisa baca soalan nombor 6. Diberi A sama dengan 2i tolak 5j dan S sama dengan mi tolak 3j. Cari nilai M. Jika A tu dia bagi R tambah S sama dengan 10. R campur S dalam palang ni kita panggil apa? Ni apa? Magnitude Magnitude R campur S sama dengan 10. Okay, B tu? R selari dengan S. R selari dengan S. C? Dah 2R tolak S dalam kurungan selari dengan paksiwan.
Okey, jadi yang ni kita akan dapat nilai yang berbeza untuk M kan? Untuk tiga-tiga situasi ni kita ada nilai-nilai M yang berbeza. Jadi kita start dengan situasi yang first dulu. Kita kena buat apa tu? R campur S, lepas tu dia letak dalam kita punya kurung palang dua tu. Kena buat apa tu? Kita kena guna formula punca kuasa kan? Tapi sebelum tu kita kena cari dulu R campur S, betul? Jadi kita kena cari dulu. Kita carilah R campur S. Okay, jadi R campur S tu kita pakai vektor yang dibagi tu 2I tolak 5J campur dengan MI tolak 3J. 2I tolak 5J campur MI tolak 3J. Alright, berapa dapat ni? Berapa vektor R campur S ni? Tu rekod kan? Berapa I? 7. 7? 2 tambah MI. Mana boleh I ni satu lagi ni M kan, jadi kita hanya boleh kumpulkan dia letak dalam kurungan. Boleh? Jadi dalam kurungan pertama ni ada apa? 2 campur 2 campur M. Yang belakang ni ada apa? Kita bubuh Negatif. tambahkan Negatif dua ni. 8. Negatif. Ni boleh tambah dua-dua kan? Cikgu ingat ni pun ada 2. Negatif 8J. Ni tak payah berkurungan pun tak apa. Okey, jadi kita dah ada. Lepas tu kita kena pakai punca kuasa ni kan? Jadi kita nak cari R campur S modulus ni. Magnitude dia. Jadi yang ni kita kena isi dengan I kita 2 campur M kuasa 2. M. Tu campur dengan negatif 8 kuasa 2. Alright, yang ni kita kena kembang kurungan-kurungan . Okay. Ni jawapan dia dah ada kan? Sama dengan 10. Kalau tak ada sama dengan 10 ni kita tak boleh jawab lah soalan ni. Okay, yang 2 campur M tu bila kembang dapat apa? Apa dalam kurungan yang ni? Yang ni kembang kurungan-kurungan dapat apa? 2 campur M darab dengan 2 campur M. Ada apa dalam kurungan ni? Kembang kan untuk cikgu? Ni jadi apa? M kuasa 2. M M kuasa 2 kuasa 2 Tambah 2M. campur 2M campur 2M tu ada 2 kan? Betul? 2M. 2M dengan 2M, lepas tu campur dengan 4. Okay, ini kita boleh settlekan lah. Campur dengan belakang ni ada berapa? 8 kuasa 2 dapat? 64. 64. Okay, sama dengan 10. Okay, sebelum kita selesai dalam ni, punca kuasa ni kita boleh hilang kan? Kita kena buat apa? Bawa tinggi kuasa 2. Bawa punca 10 kuasa 2. Kita pindahkan dia pergi sebelah ataupun kita kata kita kuasa 2 kiri dan kanan. Kan? Jadi maknanya 10 ni kita kena kuasa 2 kan? Dia jadi apa? 100. Okay, jadi cikgu settlekan yang ni. 4. Lepas tu yang ni buka kurungan ni kan tak ada negatif sign kan? Campur 64. Tak payah buka kurungan pun tak apa. Sama dengan 100. Okay, yang ni pun sama kan? Dia akan jadi bentuk yang kuadratik kan? Jadi kita akan ambil 100 ni, kita akan padukan dia dengan 4 dan 64 ni. Dia apa equation kuadratik kamu? M kuasa 2 campur 4M campur berapa? Ataupun tolak berapa tu? Tolak 32. Tolak 32. Okey, betul. Sama dengan kosong. Okay, yang ni pun bentuk persamaan kuadratik, jadi kita EQN kan? Kita dapat jawapan apa? 4 dengan negatif 8. Okay, kita dapat jawapan 4 dengan M sama dengan negatif 8. Kamu kena tulis kurungan faktor ni. Dalam kurungan dia apa? M tolak 4. M tolak 4, M tambah 8. M tolak 4, M tambah 8. Okey, ingatlah yang ni ada markah tau, jadi kamu kena tulis. Okey, pemfaktoran ni. Okay, kita dah dapat dah nilai M, tapi yang ni baru buat untuk A kan? Jadi kita buat untuk B pula. Kalau B kita kena jawab macam mana? R sama dengan R lambda sama dengan S. lambda S. Okay, R sama dengan lambda S.
gantikan R macam tadi, macam sebelum ni. Jadi R tu 2I tolak 5J. Lepas tu kat belah sini ada lambda darab dengan S kan. Bodohnya S cikgu dah tak tahu dah cikgu tulis apa tu. Dia S kita MI tolak 3J. Jadi ni pun nak cari M kan. Alright. Okay, jadi kita akan banding. Kita darab lah. Kita darab, lepas tu kita akan bandingkan I dengan I, J dengan J. Cuba kamu habiskan soalan ni. Kita cikgu apa kamu dapat sebagai M. 2I tolak 5J. Last kali kita akan banding I dengan I, J dengan J. Kita akan dapat M. Ni yang ni M dapat berapa? Cikgu nak Umairah bagi tahu cikgu jawapan dia nak. Umairah? Bagi tahu cikgu macam mana kamu nak kamu dapat nilai M. Bagi tahu cikgu equation pertama. Equation pertama kita apa? I bila banding I dengan I dapat apa? Umairah mana Umairah? Ya cikgu. Banding I dengan I. Dapat apa? Equation apa dapat? Cepat. I dengan I dapat apa? B ni lah. Equation I dengan I. Cepat. Kita buat, kamu kita cikgu satu-satu sampai jadi jawapan M tu. Mana Umairah cepat? 2. 2. Sama dengan? Sama dengan apa tu nama dia yang tu? Lambda. Yang belah kanan ni dia apa? Lambda M kan ada M lambda. M lambda. Okey, kita biar ni dulu. Equation J kita apa? Equation J dan J. Negatif 5. Negatif 5. Sama dengan? Negatif 3 lambda. Okey, lepas tu buat apa? Mana satu boleh cari dulu? Yang J. Okey, jadi kita dapat lambda. Berapa dapat lambda? Negatif 5 per negatif 3. Jadi kalau negatif ada atas bawah, apa jadi dengan negatif tu? Potong jadi positif. Jadi lambda kamu dapat 5/3 lah, betul? Betul. Alright, lepas tu kita ambil ni kita akan ganti kan. Jadi dia jadi apa tu? Jadi M darab dengan? 5/3. Okey, jadi berapa dapat nilai M? Kecil calculator kamu, berapa dapat nilai M? Satu per 5. Macam tak wajar. 6/5. Okey, 6/5. Okey, betul. Ni jawapan dia. Okey. Alhamdulillah betul. Alright, jadi B ni kita dah siap lah. Maknanya kita dah dapat M. Kita nak buat C pula. C. 2R tolak S selari dengan paksi Y. Okey, macam mana nak tulis ni? 2R tolak S adalah selari dengan paksi Y. First kali kita buat apa dulu? Isi R dengan S tu. Kita cari dulu vektor 2R tolak S tu kan?
Lepas tu baru kita fikir pasal dia selari dengan paksi Y tu nak. Jadi kita cari dulu vektor 2R tolak S tu dalam sebutan I dengan J. Jadi kalau dikata 2 maknanya vektor R tu kita kena darabkan dengan 2. Jadi dia jadi 2 darab dengan 2I ni kan. 2I tolak 5J. Lepas tu tolak dengan M. Ini ada M ni kan sebab kita nak cari M kan. MI. Kena berkurungan tak yang ni? Kena tak? Sini kena berkurungan tak? Kena sebab tolak tu nanti dia akan pengaruh. Dia akan pengaruh sign yang tolak 3J ni kan. Right. Jadi kita tulis dulu macam ni baru kita kembangkan sebab kita tak careless. Yang ni kita akan darab 2 ni dengan dua-dua orang ni dia akan jadi apa? Pi tolak 10J kan. Okay, jadi belakang ni dia jadi apa? Bila kita buka kurungan. Tolak MI tambah 3J. Okay, tolak MI tambah 3J. Okay, berapa dapat vektor 2R tolak S kita tu? Apa vektor 2R tolak S tu? Yang ni I dalam kurungan kan? Apa dalam kurungan I ni? 4 tolak M. 4 tolak M. 4 tolak M. Okay, yang belakang tolak 10 tambah 3 dapat berapa? Negatif 7. Negatif 7J. Okay, kita dah dapat dah vektor 2R tolak S tu. Lepas tu dia kata selari dengan paksi Y kan? Kalau dia selari paksi Y, kata vektor kan buka Cartesian tu. Kalau kata dia selari paksi Y maknanya dia ada vektor I tak? Dia ada vektor dalam sebutan I tak? Ni dia. Tak ada. Jadi kalau tak ada maksudnya I dia adalah sama dengan berapa? Kosong. Jadi kita akan guna maklumat ni. Boleh? Sebab bila dia ada paksi Y saja maknanya I dia kosong. Mana satu yang kita kena ambil samakan dengan kosong? Tolak M. Kita akan ambil ni saja. Jadi sebenarnya jalan kerja dia ringkas saja. Bunyi dia macam susah kan? Tapi kamu ingat kalau dia selari dengan paksi X, paksi Y, maksudnya dia punya paksi X kosong lah. Dia punya I kosong. Tapi kalau dia selari dengan paksi X, kamu nak buat apa? Y kosong. Y dia akan jadi kosong. J dia akan jadi kosong. Ni berapa dapat M ni? Negatif 4. M dapat negatif 4 ke negatif 4 tu? 4. Sebab bila 4 ni pindah dia jadi negatif 4 tapi negatif depan M ni menyebabkan dia jadi positif 4. Okay, jadi kita dapat jawapan 4. Betul lah? Alright, jadi sekarang ni dah soalan nombor berapa? Dah soalan nombor 6. Kita tengok ada berapa soalan lagi. 7, 8, 9, 10. Nak habis dah. Sabar. Okay, kita tengok nombor 7. Okay, siapa tadi? Siapa nak baca soalan ni? Anis dah baca dah ke belum soalan? Dah tadi kalau nak cari sekali pun boleh. Boleh lah Anis baca kali kedua. Tu cikgu cari online pula. Okay. Yang dalam kurungan tu kena sebut laju ke terus sebut je? Terus sebut je. Senang kan kalau Anis baca Diberi diberi K 1 per punca kuasa 2 ialah vektor unit. Cari nilai K. Okay. Pendek tapi adakah kita boleh menyelesaikan soalan ni? Jadi dia kata K tu adalah, dia kata yang diberi tu vektor unit kan? Macam mana nak cek nilai K? Apa yang kita boleh guna? Ingat tak kita pernah buat soalan sini? Siapa tahu? Macam mana nak selesai ni? Sama dengan 1. Kita cari magnitude dia, lepas tu kita samakan dengan 1 kan. Sebab kalau vektor unit maksudnya vektor ni magnitude dia adalah 1. Ni kita kena letak dia dalam punca kuasa lah. Okay, kita isi punca kuasa kita, jawapan dia akan jadi 1 kan. Okay, jadi kita akan ambil K dulu sebab K tu kat atas. Jadi kat atas ni isi K kuasa 2 campur dengan 1 per punca 2 kuasa 2. Okay. Jadi kalau kata punca kuasa 2 ni kita kuasa 2 dia jadi apa? Ini punca kuasa 2 kuasa 2.
dia akan potong dia punya Hilang. kan, hilang. Dia akan jadi 1/2 lah sini kan. Jadi kat sebelah kiri ni dia akan jadi K kuasa 2 campur 1/2 kan. Okey, jadi kalau kita pindahkan punca ni, apa jadi kat 1 ni? Dia berubah tak? Tak. Tak. 1 kuasa 2 tetap 1. 1 kuasa 1000 pun tetap 1. Okey, jadi kita nak cari dah ni. K kuasa 2 sama dengan berapa tu? K kuasa 2 sama dengan 1/2. Okey, jadi bila kita pindahkan kuasa ni pergi sana, kita kena tulis macam mana? Punca kuasa. Punca kuasa, lepas tu bila kita punca kuasa, ingat kalau kita kuasa 2 sesuatu nombor, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif kan, sebab positif negatif dia hilang kan. Jadi kamu kena tulis tambah tolak. Dia tambah tolak punca 1/2. Yeah, faham? Okey. Jadi ada cara, kalau dalam buku teks kamu dia ada tulis rupa dia berbeza sikit kan? Betul? Macam cikgu ajar kamu, yang ni kiranya kita belajar advance sikit tajuk cert. Macam mana kita nak rekaskan kita punya sebutan ni. Okay, kalau kata punca patu pecahan, maksudnya punca ni akan punca nombor kat atas dan punca nombor kat bawah kan? Dia akan jadi macam ni. Okay, kita tambah tolak kat sini. Jadi 1 per punca 2. Jadi sini. Kalau matematik, kamu tahu kan matematik dia ada cara untuk tulis sesuatu dengan cantik, ada yang tak cantik sangat. Jadi nombor tu kalau dia ada punca kat bawah, dia tak cantik. Boleh? Bodoh sangat. Okay? Dalam mata pemeriksa tu kamu telah buat kesalahan yang besar. Boleh? Jadi kita nak bagi punca kuasa kat bawah tu hilang, kita kena darabkan nombor ni dengan punca kuasa atas bawah. Okay, nanti kamu akan belajar banyak lagi dalam tajuk indeks dan logaritma kamu tu lah. Jadi cuba kamu darab punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2, dapat apa? Dua. Nampak? Jadi maknanya kamu punya punca kuasa tu hilang ya ni. Dia nak jawapan yang dia panggil ni jawapan yang rasional. Boleh? Rasional. Yang ni irrational. Okay? Kamu telah buat kesalahan kalau kamu tulis denominator tu ada punca. Jadi kalau punca 1 kan? Jadi kalau ke atas ni punca tak apa. Okay. Yang ni kita kata yang ni comel. Yang ni tak comel. Okay? Okay. Jadi kalau kata jawapan akhir, kamu kena tulis dia dalam bentuk yang paling comel. Yang ni paling ringkas. Jadi jawapan dia dalam buku teks tu kalau kamu perasan dia akan tulis punca 2/2. Sebab itulah, sebab dia nak mencomelkan kamu punya punca kuasa tu. Boleh? Boleh terima? Okey. Nanti kita tengok lagi yang ni. Okey. Selesai dah kan? Habis dah? Okey, nombor 7 dah habis. Kita dah cari dah nilai K. Right, nombor 8 pula. Siapa belum baca lagi? Siapa belum baca lagi? Cuba kita tahu cikgu. Cikgu dah lupa. Siapa belum baca soalan lagi? Siapa yang dia ada mic tapi dia tak baca soalan lagi? Wida, betul tak Wida? Wida ada mic tak? Wida? Nak dengar suara Wida sikit? Wida masuk lewat sikit tadi. Wida baca soalan 8. Okey, baca soalan 8. Panjang vektor V. Alah, bacalah cepatlah. Panjang vektor V ialah 5 unit dan arahnya bertentangan dengan vektor 2, negatif 1. -1. Cari vektor V. Cari vektor V. Okey, tak apa, Safian nanti dia suruh dia tengok video balik Okey, jadi yang ni soalan ni pendek tapi tengok kita boleh selesai ke tidak. Dia bagi kamu maklumat apa? Dia kata dia bagi kamu magnitude, betul. Dia kata vektor V, cikgu nak sebut vektor V mesti dia jadi pelik je bunyi dia. Okey. Vektor V kamu magnitude dia 5. Okey. Lepas tu dia kata arah dia adalah bertentangan dengan satu lagi vektor. Dia bagi kamu satu vektor lagi. Vektor 2, negatif 1. Boleh? Vektor bertentangan dengan vektor 2, negatif 1. Lepas tu dia suruh cari vektor V ni. Macam mana? Apa yang kita boleh buat?
Siapa ada idea cikgu ada idea dah, cikgu dah solve dah. Apa kita boleh buat dengan maklumat yang bertentangan dengan vektor 2 negatif 1 tu? Macam mana kita nak guna maklumat tu? Kalau bertentangan maknanya vektor tu magnitude dia sama tak dua orang ni? Sama kan? Cuma arah dia terbalik. Jadi dia ni vektor negatif pada dia ni. Boleh? Tapi tak semestinya dia 21 tau. Dia boleh jumlah apa-apa nombor dapat 5. Faham? Jadi magnitude dia 5 tapi dia bertentangan arah dengan yang ni. Ni cikgu bagi kamu sikit idea kita lukiskan. Jadi kata kita punya vektor yang dia bagi ni vektor U. Kata yang ni vektor U. Okay, yang ni vektor V kan. Jadi yang dia bagi ni vektor U. Kata vektor U kamu begini arah dia. Okay. Ini vektor U sebab dia negatif kan. Negatif 1 kan kita bagi dia turun bawah. Okay. Kata ni vektor U kamu. Jadi yang ni dia 2I tolak J lah vektor dia nak. Lepas tu kita ada vektor V kat sini yang sama magnitude dia tapi dia bertentangan arah. Macam tu. Jadi kita nak cari vektor V ni. Okay, jadi kita tahu tu. Jadi macam mana kita nak guna maklumat tu? Katakan U ni. Kita boleh cari magnitude dia kan? Jadi kita akan dapat magnitude dia. Magnitude dia apa? Macam mana kita nak guna tu? Macam nak cikgu nak cerita kamu macam nak selesai. Kejap. Punca kuasa. Kita punca kuasa kan? Yang ni dia punya clue dia kita kena cari unit vektor dulu. Unit vektor. Okay. Jadi kita akan cari unit vektor siapa untuk bantu kita. Kenapa kita kena cari unit vektor tu? Unit vektor tu vektor dengan magnitude 1 kan? Betul? Magnitude 1 kan? Jadi dia ni tak tahu. Dia ni tak tahu lagi. Dia bukan 5 unit kan? Kita cari dulu dia. Sorry. Dia mungkin panjang lagi daripada V ni tapi dia bertentangan arah. Maksudnya kita tak tahu siapa panjang siapa pendek lagi lah. Lepas kita cari U ni kita dapat magnitude untuk vektor U. Boleh? Lepas tu kalau kita dah ada magnitude vektor U, kita boleh cari unit vektor dia. Sebab unit vektor kita tahu magnitude dia 1. Boleh? Jadi kalau kita tahu magnitude U tu dalam unit vektor dia 1, bila kita nak cari yang V ni, kita hanya perlu darabkan dia dengan unit vektor U ni tapi kita terbalikkan arah dia. Faham tak? Kita dapatlah magnitude V tu. Okay. Jadi nak putus dah cikgu punya ni, kita cikgu tulis dulu, nanti kamu cuba faham kan? Jadi kita cari dulu unit vektor untuk U ni. Okay. Jadi ni strategi kita untuk cari V. Jadi bila kita cari unit vektor U, kita dapat U yang 1 magnitude kan? Yang 1 unit. Jadi V ni 5 unit. Jadi kita boleh darab vektor U ni dengan 5 tapi kita kena songsangkan dulu vektor U tu. Faham? Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Okay, jadi kita nak cari vektor U ni kita kena cari magnitude dia dulu.